Baiklah guys, kisah yang pertama dikongsikan oleh saudari Liana. Mengikut ceritanya, keluarga sebelah mak dia dikatakan membelah Saka. So guys, keluarga yang membelah Saka ni, dia akan menerima padanya. Orang zaman dahulu menggunakan Saka ni untuk melindungi keluarga mereka, melindungi diri mereka daripada serangan musuh-musuh lah. Ya, dulu komunis, Jepun, ya, British. Jadi salah satu untuk menjaga keluarga mereka, mereka membelah Saka. So benda ni keturunan. Dijadikan cerita, salah seorang pakcik si Liana ni meninggal dunia. So seperti biasa, keluarga berkumpul kalau ada yang meninggal dunia. Jadi sedia maklum, keluarga yang membelah Saka ni pasti akan ada akibatnya. Dijadikan cerita, ketika tu si Liana masih berumur 9 tahun. Mereka diarahkan untuk tidur pada pukul 9 malam. Dia tidak tahu kenapa dan dia masih tidak faham apa yang berlaku. Walaupun begitu, si Liana ni macam tidak nyenyak tidur, ya, tidak nyenyak tidur, dan dia tidak tahu kenapa keluarga-keluarga mak dan ayahnya masih tidak tidur di luar rumah. Sehinggalah pada malam, tengah malam, si Liana ni belum tidur. Dia terdengar suara orang merengek, menangis di luar rumah. Dia menangis. Suara lelaki. Dan suara tu seperti suara pakcik dia. Ya, sambil merayu minta buka pintu. Kak Long, buka pintu Kak Long. Tapi dia heran, kenapa pula pakciknya datang sedangkan pakciknya sudah meninggal dunia. Kak Long, buka pintu Kak Long. Jadi si Liana ni berasa heran dengan apa yang berlaku. Jadi dia cuba curi-curi pandang dari tingkap, dari langsir tingkap untuk melihat siapa berada di luar rumah. Alangkah terkejutnya dia bila dia melihat di luar rumah, dia melihat jasad pakciknya yang penuh menyeramkan, mata terkeluar, ya, mulut berdarah, kaki terkulai, merayu untuk buka pintu. Dia terkejut dan baring semula dan heran dengan apa yang dia lihat. Semalaman dia tidak dapat tidur. Sehingga keesokan harinya, mak si Liana membangunkan anak-anaknya. Mak dia cakap, cepat kemas beg. Mak, kenapa ni mak? Kau tidak perlu tanya, kemas beg, kita pindah dari rumah ni. Mak dia pindah dari rumah tu dan menyewa di rumah lain, sanggup menyewa daripada tinggal di rumah mereka. Jadi si Liana ni beritahu yang dia ternampak pakcik dia semalam datang. Dia nampak mulai tingkap. Dan akhirnya mak dia menceritakan segala-galanya, yang memberitahu bahawa pakcik dia dahulu ada membelah Saka dan mengikut keturunan mereka selama 44 hari. Ya, roh jasad pakcik dia tu akan berkunjung ke rumah untuk meminta makan, merayu, meminta tolong. So selama 44 hari mereka tidak tinggal di rumah mereka. Mereka sanggup sewa. Tapi begitulah, kerana menyewa banyak kos yang dipakai. Akhirnya tidak sampai 44 hari, 40 hari, ayah dan mak si Liana kembali semula ke rumah. Dan beranggapan gangguan tu sudah tidak ada. Tapi sangkaan itu meleset. Ya, rupa-rupanya jiran-jiran di rumah si Liana memberitahu sepanjang mereka tidak tinggal di rumah mereka tu, mereka sering nampak kelibat pakcik mereka bergayut di beranda rumah, sering nampak kelibat mengetuk rumah, suara orang merayu, tapi mereka buat tidak endah. Jadi satu hari pada waktu malam, ayah si Liana menyuruh si Liana untuk membeli kopi. Kopi itu hanya berada di depan rumahnya saja, ya, di depan kedai runcit. Jadi si Liana pun pergi, ya, tanpa berfikir apa-apa. Dan selepas membeli kopi, apabila si Liana mau balik ke rumah dia, dia terkejut. Sekujur badan menyerupai pocong berada di tangga rumahnya sedang melompat
menuju ke pintu rumahnya. Si Liana terpaku, tergamam melihatnya. Dia tidak sangka apa yang dia lihat. Si Liana terus rebah dan pengsan. Dan bila dia sedar, dia sudah berada dalam rumahnya dan berada dalam ketakutan. Dan dia ceritakan apa yang dia nampak. Dan mereka beritahu apa yang dia nampak itu adalah jasad pakcik dia yang masih lagi meminta, merayu untuk diberi ihsan ataupun diberi kasihan. Jadi selepas tu dia cuba ceritakan dengan rakan-rakannya, tapi rakan-rakannya hanya mentertawakan dia dan tidak percaya dengan ceritanya. Namun cerita tu tetap menjadi kenangannya sehingga ke hari ini.